tausiah, pesanan daripadanya Jalalatul Malik Faisal Al-Maghfurullah bin Abdul Aziz ghafarallahu lahu. Bagaimana dia pesan kepada anak cucu dia sewaktu dia jadi apa dia ni Jalal di raja masa tu dia masih dia jadi pengaruh di negara-negara di tanah Arabnya. Tapi mati dia tu adalah suatu perkara yang syahid juga. Ada perkara yang berlaku apa dia nak kaya mati tu kena tembak kena apa dah. Al-Maghfurullah ni adalah salah seorang yang betul-betul pemimpin di dunia dan sangat berpengaruh di masa tuanya. Apa dia kata? Dia pesan kepada anak cucu dia. Dan kita ambil benda ni lah, kita mari pesan kepada anak cucu kita supaya anak cucu kita, anak buah kita dan kita sendiri itu hidup dalam otak kita. Hidup dalam pegangan kita bersangkut paut dengan Masjidil Aqsa, bumi Palestin, bagaimana hidup situ dikatakan. Alimu auladakum, bukan hadis ni. Pesan ni daripada Raja Faisal. Alimu auladakum. Suruh kepadanya rakyat-rakyat di tempat dia, pimpin-pimpin di negara Saudi Arabia di masa dia tu dah. Alimu auladakum. Ajarkanlah kamu, tanamkanlah ilmu-ilmu pengetahuan kepada anak-anak kamu. Iaitulah yang berada di negeri Saudi Arabia masa-masa tu. Apa dia suruh dia ajar? Anna Palestin, sesungguhnya bumi Palestin itu adalah muhtallah, dijajah. Dulu, sekarang, begitu juga ada hari ini. Hidup beratur lagi lah. Kita kena katanya adalah dijajahkan oleh Yahud dan al-Israeli dia. Wa anna al-Masjid al-Aqsa, sesungguhnya Masjidul Aqsa, sebagaimana disebut dalam Quran, sewaktu Rasulullah SAW buat apa dia ni, rawat atau buat mengembarakan daripada bumi Mekah dan bertolak pada situ untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa sekarang ni asiran, duduk di bawah tawanan. Kita nak pergi ziarah pun tak boleh, nak pergi ambil fadilat sebagaimana Rasulullah pesan kepada kita, fadilat sembahyang di Palestin tak boleh kita. Sebab keadaan suasana saat itu tidak mengizinkan dalam masalah keselamatan dan sebagainya. Jadi sekarang lagi dia tahu ni lagi lah. Jadi kita berusaha, dunia berusaha supaya benda-benda ni itu klik kepada Tuhan ampunnya sekali dah. Wa annal kayan as-sahyuni, dan bahasanya penjajah Sahyuni itu adalah aduun, musuh. Musuh apa dia? Aduwullah, musuh Allah. Wa aduwuna, dan musuh umat-umat Islamnya dan orang-orang yang ada berkesempatan dengan kita di segi peri kemanusiaan di negara-negara itu. Oleh itu, manakala kita tahu pada bahasanya musuh, kita wajib kena memerangi dengan secara ala qadar kita dah hari ni dah. Saya nak baca cepat-cepat sikit dah. Kira masa 10 minit je saya cakapnya dah. Wa annal muqawamah, sesungguhnya ini kata Jalalatul Malik Al-Faisal. Sesungguhnya orang yang mukawamah, orang yang jaga di situ, duk bela situnya sama adanya ada tentera-tentera yang dilatihkan pada pihak gerak-gerak di situ juga, dan juga di luar-luar negeri, dan kita juga masuk orang al-mukawamah juga, bantu beri benda-benda doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bumi Palestin itu dapat kembali dengan secepat mungkinnya pada tangan-tangan orang-orang Islam yang telah dijajahkan oleh Israel hari ini. Jadi syarafun, orang yang mukawamah ni adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita sendiri. We ada saham, we ada apa tu masuk dalam syaraf. Dan beliau sekali lagi, wa alla yujadu daulah isbuha Israel, dan bahwasanya tidak ada didapati bahawa satu negara isbuha Israel. Tidak ada di dalam catatan di dalam bari buat kita semua. Tak ada negara Israelnya. Cuma dia ambil benda tu kita letak dengan berbagai-bagai cara lah. Boleh jadi ada nama negara Israel, tapi hakikatnya bukan. Dalam Al-Quran tu dia tidak rela kepada lemon itu, mari dia perintah negara itu. Ini adalah pesanan daripada Al-Maghfurullah. Oleh itu kita ambil benda ni lah. Kita mempelajari benda ni itu tertanam dalam hati kita dan juga kepada anak cucu kita, kerana perkara ini adalah akidah. Merupakan
Al-Masjidil Aqsa al-qiblatul ula, kiblat yang pertama bagi orang-orang Islam dan bagi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cinta sebayanya kiblat dan itu Nabi boleh tahwil daripada Masjidil Aqsa klik pergi kepada tempat lahir dianya di bumi Mekah. Hingga sampainya Allah tu dah terima segala niat baik dia sana itu sewaktu dah Rasulullah duk sembahyang di Masjidil Qiblatain sana itu dah sembahyang zuhur 2 rakaat bersama-sama dengan sahabat dia, dan Jibril alaihi salam membawakan tu ayat tu supaya Nabi Muhammad kitanya berpaling daripadanya Masjidil Aqsa kepada masjid dah itulah Makkahul Mukarramah, tempat kiblat daripada sekarang ni. Lalu tu dilamakan masjid tu Masjid Al-Qiblatain. Dah jarak dengan Masjid An-Nabawi sana itu lebih kurang ada 3 kilo lebih-lebih lah. Kalau kita pergi buat umrah, kalau kita pergi buat haji, dia kita boleh buat lawatan liyashhadu manafi', tempat dia dapat tengok benda-benda situ. Masjid Quba pun baik, lepas itu Masjid Al-Qiblatain pun baik. Ini saya royak dengan saya reka-reka gitulah. Nak royak katanya dah kita buat hari ini dengan perhimpunan ada kegiatan di masalah kita.